Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid kelas tahun 5 IK kelas sejarah pada hari ini. Okey, baiklah, pada minggu lepas kita telah membuat satu sesi Google Meet di mana awak kita secara langsung berada dalam Google Meet tersebut dan membincangkan mengenai tajuk uh, bahasa Melayu kan. Baik. Tapi malangnya bukan cikgu nak marah, cikgu nak marah pun. Malangnya dok ramai mana yang terlibat di dalam Google Meet tersebut. Jadi pada minggu ini cikgu kembali kepada yang sebelum ini cikgu merekod video, jadi cikgu upload ke dalam YouTube dan awak boleh tengok video tersebut. Cikgu faham ada yang menggunakan telefon mak ayah pergi kerja. Okey, jadi cikgu tidak memaksa. Okey, baik. Jadi alright. Cikgu harap semua bersedia dengan buku teks, dengan lembaran kerja yang cikgu telah bagi kepada awak pada minggu lepas. Okey, baik. Pada minggu lepas, kita telah membincangkan, cikgu makan. Wah, anggur sikit Awak boleh sambil belajar, nak minum ke apa ke boleh ya. Asalkan awak memahami apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar mengenai taburan wilayah penutur bahasa Melayu muka surat 34. Di sini kita telah tengok negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu ni. Berbagai-bagai negara. Kenapa? Kerana orang-orang daripada negara lain ini datang ke tanah Melayu ini untuk berdagang. Kita tahu di Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa, menjadi pusat pengumpulan daripada negara-negara lain. Okey, tengok muka surat 35. Apa kata Francois Valentijn 1726, seorang penulis dari Belanda. Penulis ini mengatakan bahawa bahasa mereka ni, bahasa kita lah, bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut tetapi juga digunakan di seluruh kepulauan Melayu. Maknanya dia kata bukannya orang berdagang saja guna, tetapi orang dalam kampung, orang di kawasan sawah padi, orang di kawasan kebun-kebun, orang di kawasan pedalaman, semua menggunakan bahasa Melayu. Dan di negeri-negeri sebelah timur, negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, itulah ya, sebagai satu bahasa yang difahami di mana sahaja oleh setiap orang. Tidak ubah seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah, atau sebagai bahasa lingua franca di Itali. Maknanya bahasa Melayu ni sama sahaja fungsi dia apabila penulis ini berada di Itali, penulis ini berada di Perancis. Okey? Bahasa itu bukan sahaja dimengerti di Parsi, bahkan lebih jauh daripada itu, dan di sebelah timurnya sehingga ke Kepulauan Filipina. Dan jika sekiranya awak tidak mengetahui bahasa ini, awak dianggap sebagai seorang yang tidak terpelajar di timur. Maknanya di kawasan Asia Tenggara kita ni, di Indonesia, di Thailand, di Filipina, di Brunei, di kawasan ini, jika seseorang itu tidak tahu bercakap bahasa Melayu, awak dianggap sebagai orang yang tidak terpelajar, orang yang dok belajar lah. Okay? Alright, baik. Jadi seterusnya pada muka surat 36. Okay? Dalam 36 ni kita nak tengok apa persamaan dalam sebutan. Apa persamaan dalam sebutan orang Perancis sebut ni sama dok kita sebut apa. Sorry makan sikit. Penyebaran bahasa Melayu sangat meluas. Kedatangan pengaruh luar memperkaya pemendaraan kata dalam bahasa Melayu. Pada hari ini, bahasa Melayu mempunyai kosakata daripada bahasa Sanskrit, Arab, Portugis, Belanda, Inggeris, Cina dan Tamil. Maknanya, orang-orang luar yang datang ke negara kita ni untuk berniaga, kadang-kadang bila kita dengar disebut, contohnya kerusi kan, kerusi, kita dengar, macam best dia sebut tang tu, macam tu. Ataupun dia orang sebut ustaz, orang yang alim ulama pakai kopiah ni, orang Arab ya ustaz, kita pun panggil ustaz lah. Okey, faham tak? Okay, jadi kalau kita tengok yang pertama,
Bahasa Sanskrit, Nagara, kita pun panggil negara. Raja, kita panggil raja. Putra, kita pun panggil putra. Cuma ejaan itu berbeza. Kemudian, Arab, solat, solat. Ustaz, ustaz. Akal, akal. Portugis, kamisa, kemeja. Veranda, beranda. Jendela, jendela. Rupanya, beranda, jendela, kawasan-kawasan rumah ni, kita banyak menggunakan bahasa Portugis. Kemudian Belanda pula, laja, laci. Balkon, balkoni. Inggeris, hospital, hospital. Klinik, klinik. Doktor, doktor. Cina, cawan, cawan. Laici, laici. Tamil, kapal, kapal. Ayah, ayah. Okey. Jadi itu adalah persamaan yang ada dalam bahasa Melayu dengan bahasa bangsa lain. Okey, baiklah. Kita tengok dekat bawah tu, bahasa Melayu sangat terkenal pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan digunakan secara meluas di serata dunia. Okey. Jadi, cikgu ada soalan untuk awak. Okey, tengok situ. Apakah kepentingan mengekalkan penggunaan bahasa ibunda? Sebab itulah awak kena bangga dengan bahasa Melayu ni. Bukannya bahasa lain tu tak penting. Penting bahasa Inggeris penting. Tapi kena bangga dengan bahasa Melayu ni. Kerana pada zaman Melayu Melaka, 1511. Awak bayangkan berapa ratus tahun yang lepas. Orang sudah bercakap dengan bahasa yang kita tengah bercakap sekarang. Okey? Jadi, apa nama ni seterusnya? Peranan bahasa Melayu. Bahasa Melayu memainkan peranan penting untuk membangunkan negara. Selain menjadi bahasa rasmi dalam bahasa perpaduan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pendidikan, pentadbiran perundangan, ekonomi, perhubungan serta bahasa persuratan. Hingga kini, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar terus digunakan dalam bidang tersebut dan menjadi salah satu warisan kebanggaan negara. Yang pertama, bahasa rasmi. Surat rasmi. Tak ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bahasa perpaduan, maknanya nak menyampaikan sesuatu di dalam TV. Di dalam TV, dalam radio, orang menggunakan bahasa Melayu. Sekarang ni pernah dengar tak? Perdana Menteri kan selalu mengumumkan. Kalau kita dengar Menteri Pertahanan kita sebut pasal COVID, semuanya dalam bahasa Melayu. Ada jugalah orang bertanya dalam bahasa Inggeris dan dijawab dalam bahasa Inggeris, tetapi kebanyakannya menggunakan bahasa Melayu. Bahasa pendidikan yang ni awak tengah belajar sekarang ni, buku teks awak bahasa Melayu. Bahasa pentadbiran, pergi ke pejabat apa semua, tengok surat, file apa semua bahasa Melayu. Bahasa perundangan, akta berapa, undang-undang tu semua bahasa Melayu. Ada juga versi bahasa Inggeris, tetapi kebanyakannya bahasa Melayu. Bahasa ekonomi, nak meniaga, nak belajar pasal ekonomi, semua menggunakan bahasa Melayu. Bahasa perhubungan, bercakap antara kita dengan orang Cina, kita cakap bahasa Melayu. Orang Cina cakap bahasa Cina lah. Tapi ada juga orang Cina dengan orang Cina cakap bahasa Melayu. Dan bahasa persuratan, surat samang awak tu, ayah awak tu bawa laju kan, bahasa Melayu juga. Okey, jadi itu adalah peranan bahasa Melayu. Okey. Jadi untuk kali ini itu saja. Dan awak boleh teruskan buat lembaran kerja yang cikgu bagi kepada awak tu, teruskan buat. Hari ini cikgu minta awak buat 3 muka surat lagi. Banyak muka surat yang cikgu bagi tu kan, awak boleh teruskan buat 3 muka surat untuk aktiviti pada hari ini. Jadi insya-Allah minggu depan kita cuti dan cikgu rasa dengan kes COVID yang semakin meningkat ni, kita akan belajar secara online lagi lah. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di masa seterusnya untuk kita sambung pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Itu saja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.